Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua dalam topik perbincangan tentang hibah harta bercagar. Seperti mana pada sesi yang lepas saya ada ajukan satu soalan tentang bagaimana Wasaf Berhad ingin memastikan bahawa hibah harta bercagar ini patuh syariah. Jadi saya serahkan kepada Tuan Haji Arifin untuk menjawab soalan tersebut. Ya. Terima kasih Aisyah. Sebenarnya hujah hukum yang saya ceritakan tadi tu panjang. Itu saya dah pendek-pendekkan dah tu. Ya. Jadi bagaimana soalan yang baik tu? Bagaimana Wasaf memastikan bahawa apa yang kita buat ini adalah patuh syariah. Jadi bila patuh syariah, serupa macam pesanan saya awal-awal dalam siri yang pertama tu, patuh syariah maknanya bukan patuh syar'i. Ya, serupa macam hukum syarak itu bukan equals pandangan syafi'i. Ya, patuh syariah maknanya satu, patuh hukum syarak. Patuh hukum syarak maknanya ia patuh kepada semua pandangan, tidak bercanggah dengan mana-mana pandangan. Itu maksudnya, ya. Jadi patuh syariah itu maknanya kita melihat kepada ruang yang diberikan oleh hukum syarak untuk kita membuat hibah harta bercagar. Ya. Kedua ialah kita memastikan bahawa undang-undang syarak di Malaysia, apa yang diamalkan oleh mahkamah syariah di Malaysia dipatuhi. Jadi kita tengok pada dua perkara. Satu, hukum syarak, kepatuhan hukum syarak. Keduanya ialah kepatuhan undang-undang syarak. Ya, jadi dua perkara yang kita tengok. Apa yang Wasaf buat, Aisyah, bagi memastikan bahawa apa yang kita buat ini adalah patuh syariah? Tentunya kita menjalankan penyelidikan ilmiah. Ya, kita mengeluarkan grant kepada universiti untuk menjalankan penyelidikan ilmiah tentang hibah harta bercagar, dan penyelidikan ini kita buat pada tahun 2017, ya, yang mana kita telah pun mendapat laporan hasil penyelidikan, ya, bagi hibah bersyarat dan juga hibah harta bercagar, ya, yang dibuat 197 muka surat ni. Semua dapatan-dapatan penyelidikan ini, apa yang kita buat ialah selepas ia dilaporkan kepada kita, dapatan penyelidikan ini dibentangkan kepada kita, kita membawa dapatan penyelidikan ini kepada perbincangan panel syariah di Wasaf. Ya, untuk pengetahuan masyarakat di luar sana, Wasaf mempunyai panel syariah yang berpengalaman, diketuai oleh pengurusi kita, mantan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Datuk Seri Dr. Haji Yusof Cik Teh, dan dibarisi oleh barisan panel-panel syariah yang berpengalaman dan berpengetahuan tinggi dalam bidang fiqh mawarif. Ya, jadi panel syariah kita ni akan membincangkan dapatan penyelidikan yang kita buat tadi tu, dan kemudiannya bila kita dah dapat persetujuan daripada panel syariah kita tentang apakah bentuk perkhidmatan atau bentuk produk yang kita boleh perkenalkan kepada masyarakat berdasarkan dapatan penyelidikan tadi, bentuk ini, format ini dibentangkan pula di dalam satu muzakarah. Ya, dalam satu muzakarah, di mana di dalam muzakarah ini kita jemput pihak-pihak yang berautoriti, kita jemput pakar-pakar lain yang di luar daripada panel syariah kita. Ya, panel syariah kita ada juga, tetapi dalam muzakarah ni dibarisi ataupun dihadiri oleh lebih ramai lagi pakar-pakar dalam bidang hukum syarak dan undang-undang syarak. Dan mereka memberikan pandangan sama ada apa yang dibuat oleh Wasaf ini patuh hukum syarak ataupun patuh undang-undang syarak di Malaysia. Ya, jadi mereka memberikan input di situ. Jadi selepas muzakarah itu dibuat, kita pergi pula kepada pembangunan produk. Ya, maknanya selepas muzakarah tadi memberikan pandangan apa penambahbaikan yang mesti dibuat, bagaimana nak memastikan ianya patuh undang-undang syarak di Malaysia, kita lalu proses pembangunan produk yang balik semula kepada panel syariah kita. Dan akhirnya barulah dibawa kepada lembaga pengarah kita untuk diluluskan. Jadi masyarakat dekat luar sana kena faham bahawa proses pembangunan produk di Malaysia di Wasaf, dalam kita cuba memastikan produk ini patuh hukum syarak, produk ini patuh undang-undang syariah, ya, ialah 5 proses saringan. Dia bukan pembangunan produk ni, Aisyah, dia bukan duduk lepak-lepak kat kedai mamak, okey besok kita perkenalkan produk ni. Oh, tak boleh. Dia tak boleh itu. Dia kena buat penyelidikan dulu. Dan penyelidikan itu dibuat oleh pihak yang profesional, yang memang ahli di dalam bidangnya. Ya, selepas buat penyelidikan, dapat dapatan, bentang pada panel syariah. Selepas bentang pada panel syariah, kita putuskan apa yang perlu dibuat, dibentangkan pula dalam muzakarah.
Selepas dibentang dalam muzakarah, balik semula kepada panel syariah untuk penambahbaikan dan akhirnya baru diluluskan oleh lembaga pengarah, barulah wasiat syok perkenalkan kepada masyarakat. Jadi proses pembangunan produk dan perkhidmatan wasiat syok melalui satu saringan yang sangat ketat. Kenapa Aisyah? Kerana kita bertanggungjawab. Kalau produk itu tidak patuh hukum syarak dan tidak patuh undang-undang syariah di Malaysia, wasiat syok bertanggungjawab. Bukan saja kepada waris-waris, bukan saja kepada pelanggan, tapi paling besar pada kita ialah kita bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena pastikan bahawa segala-galanya adalah patuh hukum syarak dan juga patuh undang-undang syariah di Malaysia. Okey, kita dengar lebih yang semakin jelas kita dengar tentang bagaimana wasiat syok memastikan hibah yang dilaksanakan di syarikat ini patuh syariah. Bukanlah satu benda yang mudah, kita ada panel syariah yang ada 5 saringan dan bukanlah mudah semena-mena untuk membuat satu produk tersebut. Jadi sebab kita dah bincang lebih jauh ni Tuan Haji, jadi sebenarnya siapa yang perlu buat hibah ni Tuan Haji sebenarnya? Siapa yang kena buat hibah harta berjaga ni? Soalan yang baik Aisyah. Sebab bila kita macam saya sebut dalam siri yang sebelum ini, yang akan terjejas, teruk apabila berlaku sesuatu kematian ialah pasangan muda yang mempunyai anak di bawah umur 18 tahun. Bayangkan pasangan ini, dan kes ini memang biasa kita jumpa Aisyah. Risiko kepada kita sebenarnya adalah sangat tinggi. Kenapa? Sebab ramai di antara orang kita, contoh kes-kes yang kita jumpa, ramai di antara orang kita apabila dia ni pasangan muda, ada anak bawah 18 tahun, dia punya kecenderungan untuk travel tu tinggi. Kan? Balik kampung hari raya, kan? Suami isteri dengan anak-anak, kan? Holiday, Malaysia banyak holiday, kan? Holiday, suami isteri, anak-anak. Pergi kerja, suami isteri naik motor, anak tinggal rumah. Jadi potensi risiko sesuatu untuk berlaku adalah sangat tinggi. Orang yang paling berkeperluan untuk hibah harta berjaga ni ialah orang yang ada anak bawah umur 18 tahun. Kan? Saya buat kerja ni Aisyah, dalam industri ni saya dah 21 tahun. Jadi saya perhatikan apabila ibu bapa yang sudah agak berumur 60 tahun ke atas meninggal dunia, anak-anak dia tak terjejas sangat. Kan? Cuma mungkin ada isu bergaduh pasal harta pusaka dan sebagainya, berebut harta, kan. Tapi dari segi kehidupan, anak-anak tidak terjejas. Kenapa? Kerana anak-anak dah dewasa. Anak dah bekerja, dah ada kerjaya sendiri. Itu pun antara sebab penyumbang kenapa harta pusaka lambat dibuat. Sebab anak-anak fikirkan, alah, harta aku lagi banyak daripada harta bapa aku. Kan? Harta bapa aku sekangkang kera tanah kat kampung tu. Nanti bila-bila kita lapang kita buat lah. Sebab tu tak buat-buat. Sebab tu ada banyak kes masalah harta pusaka tunggal. Jadi ibu bapa yang meninggal dunia pada usia yang tua, anak-anak sudah dewasa, anak-anak tidak terjejas. Mereka boleh hidup macam biasa. Cuma pusaka tak selesai. Tetapi ibu bapa, dan ada banyak kes Aisyah kita jumpa, pasangan muda meninggal dunia, anak bawah umur 18 tahun, ada rumah yang loan masih tak dibayar. Kan? Anak-anak tu bagaimana nasib mereka? Kan? Kalau loan tak dibayar, tak ada siapa-siapa yang bertanggungjawab untuk membayar loan. Untuk kalau dia dah hibah, dia lain cerita sebab ada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Tapi sekiranya anak itu, ibu bapa meninggal dunia, tidak dibuat hibah, tidak dibuat sebarang bentuk perancangan, anak-anak itu akan terkapai-kapai. Kan? Jadi ini isu yang besar. Jadi kita dapati nasib anak yang terjejas, ada banyak kes lah, saya tak mau sebut secara spesifik mana kes, tapi memang ada banyak kes. Anak-anak ni kemungkinan besar akan dijaga oleh nenek dia. Kan? Tetapi apalah kemampuan nenek dia. Kan? Jadi lama kelamaan rumah tak dibayar, bagi bank mudah je perkiraan dia. Kalau rumah tak dibayar, bank lelong lah. Itu je. Mati ke, hidup ke, dia punya ni, itu bukan urusan bank. Urusan bank ialah where's my money. Itu urusan bank. Dan kita tak boleh salahkan bank juga. Memang itulah kerja mereka. Kan? Jadi orang yang paling berkeperluan dekat luar sana, saya nak pesan pada masyarakat, terutamanya pasangan yang mempunyai anak-anak masih di bawah umur 18 tahun, inilah dia golongan yang paling terkesan. Sekiranya suami tadi, ayah ataupun ibu meninggal dunia, sama ada berasingan ataupun sama tak. Jadi orang macam ni sebenarnya yang perlu membuat hibah bagi harta yang berjaga. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Tadi kita dah dengar lebih jelas sebenarnya siapa yang perlu buat hibah harta berjaga ini. Iaitu pasangan muda
dan yang mengenai anak bawah umur. Sebab kita sekarang, untuk kehidupan sekarang ni, risiko untuk macam-macam lah, sangat tinggi macam boleh berlaku sekarang. Dan untuk soalan terakhir kita tu Haji, untuk kita punya sesi perbincangan kita tentang hibah harta berjaga ini, untuk yang soalan terakhir, inilah saya berikan ruang kepada Tuan Haji untuk berikan apakah nasihat yang ingin Tuan Haji berikan kepada masyarakat di luar sana tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini. Ya, terima kasih Aisyah. Kepada masyarakat di luar sana, saya ingin berpesan bahawa selagi Allah pinjamkan nyawa kepada kita, ambillah apa-apa tindakan yang perlu bagi kita merancang harta kita. Kerana kita tak pasti bila kita akan dipanggil pulang. Ya, jadi jangan kita merasakan bahawa alah kita muda lagi kan. Life begins at 40 kata orang putih kita merasakan bahawa kita masih muda lagi, ada banyak masa untuk kita. Sebenarnya kita tak tahu, ya. Dan pastinya saya percaya ramai pasangan muda di luar sana, bila kita bekerja, bila kita bersusah payah mengumpul duit, membeli rumah dan sebagainya, ya, saya percaya pastinya dalam fikiran kita, rumah itu kita beli untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita berteduh, dan tempat untuk mereka berteduh, dan mereka mempunyai hak ke atas rumah tersebut. Ya, kepada masyarakat yang berpandangan bahawa hibah harta bercagar ini tidak boleh dibuat, tidak mengikut hukum syarak, saya harap penjelasan saya ni dapat diterima, ya, dapat diterima oleh masyarakat di luar sana. Tetapi kalau merasakan bahawa memang tak boleh juga, maka mereka boleh tunggulah sampai mereka habis bayar loan rumah tu umur 65 tahun, 70 tahun. Itu pun kalau Allah pinjamkan umur sampai 65 ke 70 tahun. Ya. Selepas umur 65 tahun, barulah boleh buat hibah. Sebab pandangan mereka tak boleh buat hibah bagi harta bercagar. Kepada pasangan muda yang lain, yang tercari-cari, ya, apa kaedah hari ni kita merancang harta. Saya melihat pasangan muda hari ni sangat agresif merancang harta. Sebab mereka ni well educated. Mereka ni sangat terdidik, ya. Jadi kepada pasangan muda yang lain, ya, bertindaklah untuk kita membuat hibah bagi harta yang masih bercagar, walaupun ada pinjaman dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dari segi hukum, dari segi amalan undang-undang syariah di Malaysia, sebenarnya tidak ada masalah, ya. Tetapi dia kena fahamlah apakah dia syarat-syarat dia. Bukan main sembrono je buat, Aisyah. Kami sendiri dibimbing oleh dia melalui proses saringan tadi tu, dan dibimbing oleh panel syariah, ya. Di WhatsApp Shop kita ada panel syariah yang membimbing kita bagaimana hibah bagi harta yang masih bercagar ini boleh dibuat tertakluk kepada syarat-syarat yang ketat. Dan syarat-syarat tadi kita dapat macam mana, Aisyah? Kita dapat syarat-syarat itu daripada penyelidikan kita, daripada muzakarah kita. Ya, jadi satu proses macam Aisyah sebut tadi itu, satu proses yang ketat, satu proses yang panjang, yang memakan belanja yang tidak sedikit, ya. Setiap satu proses tu dia boleh mencecah hingga ratusan ribu ringgit, ya, kosnya, ya. Jadi memakan masa yang bukan sedikit, memakan belanja yang bukan sedikit. Tetapi di WhatsApp Shop kita rasa seronok kerana kita boleh menyumbang kepada masyarakat untuk menyelesaikan, menghadapi cabaran hibah harta bercagar, ya. Jadi masyarakat boleh datang kepada WhatsApp Shop, kita boleh bantu, ya. Dan kalau ada pihak yang kata tak boleh buat hibah harta bercagar ni, tu kita raikan pandangan masing-masing berdasarkan kepada kepakaran dan pengalaman masing-masing. Jadi saya harap masyarakat di luar sana, pesanan saya, pasangan muda yang ada anak bawah umur 18 tahun, ada rumah masih dalam pinjaman, penyelesaian mereka adalah hibah harta bercagar di WhatsApp Shop Berhad. InsyaAllah. Wallahualam. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, jadi baiklah para penonton sekalian, kita sudah dengar penjelasan yang cukup jelas dan cukup detail daripada Tuan Haji Arifin bin Samirin tentang hibah harta bercagar. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua dan menolak segala salah faham yang berlaku dalam kalangan masyarakat. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada edisi yang lain dengan topik yang lebih menarik. Ingat, rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Assalamualaikum.